Salam Malaysia Madani, salam karamah insannya, salam anak baik lagi cerdik, salam JPN Selangor, sentiasa berkualiti dan terus unggul, salam Gombak on top, salam Desarian hebat, hebat sasiah, hebat kurikulum, hebat kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke siri podcast Desarian Hebat untuk episod yang ke-1, 2, 3, yang keempat dah kita. Alhamdulillah, bukanlah rasa bangga tetapi rasa sangat bersyukur kerana dah sampai episod yang keempat ini. Kerjasama yang kita jalinkan antara SMK Taman Desa bersama dengan Fakulti Media Komunikasi dan Media Kreatif Art University. Untuk episod yang ketiga kita telah membincangkan mengenai murid berisiko yang terlibat dengan darbih, khususnya di sekolah yang banyak adalah rokok dan vape, dan telah diulas bimbingannya, cara menanganinya, faktor risikonya oleh guru-guru sepada yang kita bawa khas daripada era Gombak sendiri untuk memberitahu ataupun berkongsi maklumat mengenai murid berisiko ini. Untuk episod yang keempat ini kami bawakan khas lagi. Kami setiap episod khas. Tu memang saja je nak disebut sebagai memang tetamu semua khas lah. Jadi episod yang keempat ini kami bawakan dua orang lagi tetamu dengan tajuk Disiplin Teras Kejayaan. Tetamu yang pertama Puan Suzaini binti Abidin, merupakan ketua unit disiplin Desarian. Apa khabar Puan Suzaini? Alhamdulillah selamat. Ya. Macam mana tadi datang sini macam mana? Dengan saya ya. Lupa sorry. Ada driver. Jam kita tadi kan. Tadi jam sikitlah dekat Duta tadi kan. Alhamdulillah sampai kita. Puan Su dah ada makan tadi? Alhamdulillah Makan. breakfast. Kita tahu dah dia unit disiplin tapi jangan serius sangat. Kita podcast je. Tenang je Puan Su. Apa berdebar. Okey. Masuk TV. Masuk TV ya. Okey. Baik, tetamu yang kedua Cik Nur Hanim Syahidah binti Husin, merupakan guru disiplin Desarian. Ya, Apa khabar Cik Hanim? Alhamdulillah sihat juga. Cik kan betul kan Cik kan? Betul. Oh. Cincin pun tak ada lagi tu. Teruskan dengan soalan. Okey. Tadi bersama-sama dengan Puan Suzaini, boleh saya kata mentor lah ni kot. Ya, sangat. Mentor Mentor lah. yang saya hormati. Oh. Biasa Jadi je. birthday bagi hadiah lah. Selalu. Oh ya, Selalu. okey. Ya, kat Alhamdulillah sana kita. biasa dapat dia. Baik, kedua ini guru ini adalah antara guru disiplin di Desarian yang menjaga khas disiplin para pelajar di Desarian. Kita akan mengupas mengenai disiplin teras kejayaan ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita berkenalan sikit dengan tetamu kita. Yang pertama Puan Suzaini, Ya. boleh tak share sikit pengalaman mengajar dah berapa lama dan sebagainya? Okey. Kalau nak ikut pengalaman mengajar tu dah hampir 20 tahun lah, 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih dah. Bermulanya menjadi guru ni di sekolah SMK Taman Selayang. Taman Selayang. Gombak? Gombak, masih dalam daerah Gombak. Puan Su memang orang Gombak ke? Tak, memang orang asal Penang. Asal Penang. Asal Penang, tapi dah posting pertama tu dekat Taman Selayang. After that kita dah beli rumah di Bandar Tasik Puteri, tu berpindahlah ke Taman Desa dan bermula pada tahun 2002 lah di situ. Mana baru 2 sekolah lah ni? Memang baru 2 sekolah. Sekejap je di Taman Selayang, terus ke Taman Desa. Hasil pengalaman di Taman Selayang tu sebagai guru disiplin, sampai saja ke Taman Desa, sekolah yang baru dibuka. So ketika itu kita memerlukan guru disiplin bersama-sama lah membentuk disiplin sekolah. Jadi sayalah orangnya. Jadi di situlah bermulalah career sebagai guru disiplin. Itulah dia. Sedikit sebanyak. 2 sekolah baru kan? Baru 2 sekolah. Ya. Setia betul kan Taman Desa ni? Sebab sayang Taman Desa. Gaji lebih ke macam mana? Tak ada dah. je. Tak ada. Okey, gitu. Baik, itulah sedikit latar belakang Puan Suzaini. Kita berkenalan pula dengan Cik Hanim kita ni. Silakan. Ya, kalau saya tadi Cikgu Suzaini 20 tahun pengalaman, saya 2 tahun pengalaman di SMK Taman Desa dan ini merupakan sekolah pertama saya lah, first posting saya. Yang sebelum ni saya menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan UPSI? Ya, UPSI. Dan kemudiannya dapat tawaran di sekolah ni lah.
Ya, baru. Baik, itu adalah pengenalan sedikit. Kita akan gali lagi disiplin teras kejayaan ini. Kita berehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersiaran bersama podcast Desarian Hebat episod yang keempat. Baik, kita telah berkenalan dengan tetamu kita. Kita terus pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu disiplin teras kejayaan. Saya yakin dan percaya di semua sekolah ada unit disiplin. Ya, betul. Betul? Masuklah Desarian ni, betul? Betul. Okey. Boleh tak kalau kita kenalkan sikit? Unit disiplin kalau di Taman Desa, kita biasalah sekolah 2 sesi. Sesi pagi, sesi petang. Kita ada lebih kurang 12 sesi pagi, 12 sesi petang. Guru disiplin yang betul-betul dalam AJK disiplin lah. Dan cara kita nak menguruskan disiplin tu, kita buat secara penyelaras lah. Kalau sekolah Taman Desa ni, kita menggunakan konsep penyelaras. Apa maksud penyelaras tu? Setiap guru dia ada kelas-kelas tertentu yang mana dia pantau disiplin murid-murid tersebut. Itu teknik cara kita lah di Taman Desa mengendalikan KK disiplin. Maknanya satu orang, satu tingkatan ke macam mana? Ada. Dia bergantung kepada, kalau boleh penyelaras tersebut kita cuba dapatkan guru yang mengajar subjek tersebut. Contohnya kita cari yang dia mengajar lah. Tapi kalau kita tak kalau kita tak ada juga yang mengajar kelas tersebut, kita agihkan mengikut mana yang perlulah. Terutama kelas-kelas yang lebih bermasalah, kita akan fokus lebih. Bagi kelas-kelas yang kurang bermasalah tu, kita hanya letakkan juga guru sebagai pemantau je. Itu cara penyelaras lah. Jadi kenapa kita buat konsep penyelaras ni? Kerana dengan cara penyelaras ni, guru lebih mengenali murid dia sendiri. Jadi dia terus direct kenal, sebab dia seolah-olah macam mentor-mentee lah. Tapi kita bagi penyelaras, dia mengenali budak tersebut macam guru kelas kenal murid tersebut. Sama juga penyelaras disiplin, dia mengenali murid tersebut latar belakang. Jadi sebelum kita nak mengendali sebarang kes, kita kenal dulu mereka tu siapa. Mungkin mereka dalam keluarga bermasalah. Latar belakang masalah. Macam-macam lah latar belakang sekarang kan. Itu penyelaras tu. Itu tugas penyelaras, mengenali mereka dulu sebelum kita follow up the case lah. Itu dia lebih sibuk tak unit disiplin? Ya, jangan ceritalah pasal sibuk. Teramatlah sibuk. Kalau nak cerita pasal sibuk dari pagi sampai petang, kalau tak balik pun tak habis kerja. Ada tak macam beratur kat yang nak bayar barang? Ada. Oh, tentulah sibuk. Lebih kurang gitulah juga. Ramai. Kalau banyak kes banyaklah. Kalau tenang, okey je lah. Okey. Itu gifted lah kalau tak ada tu. Nasib lah. Nasib lah sangat-sangat. Jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Mesti ada kan? Mesti ada. Kacau kawan lah. Mesti. Kita sebab unit disiplin ni, apa saja dipesan, ada saja kes yang melibatkan kita kategori dia disiplin, kita kena tangani seberapa segera. Jangan kita biarkan begitu. Itu salah lah. Tapi kalau cikgu ada kelas? Kalau cikgu ada kelas, kita pergi kelas dulu. Tanggungjawab utama kita mesti pergi kelas. Kalau bisnes kita adalah mengajar. Okey, disiplin tu kita ulas sekejap. Habis kelas, kita sambunglah balik. Follow up balik. Yes, itu menyebabkan sentiasa penuh masa kita. Ada kan? Ada orang kata lah. Disiplin ni garang, betul ke? Tak juga. Tak juga? Tak juga. Tak garang pun sebenarnya. Oh, tak pernah bergarotan, tak pernah pukul pun, tak ada jerit pun. Senyum je. Aduh. Terim. Setuju. Saya percaya. Okey. Jadi itu adalah pengenalan unit disiplin Desarian lah. Okey. Dalam unit disiplin tu ada satu sistem katanya. Betul. Apa SDM ya? Yes. Okey. Sila Cik Anem. Rasa Cik Anem yang pegang sistem tu. Saya penyelaras. Okey. SSDM ni ataupun lebih dikenali sebagai Sistem Sasiah Diri Murid. SSDM lah kita panggil. Guru mengemas kini ataupun mengunci masuk. Dia ada 2 perkara lah. Yang pertama untuk amalan baik dan yang kedua untuk salah laku pelajar lah. Amalan baik ni contohlah sekecil-kecil perkara pun pelajar buat. Contoh tolong angkat kertas cikgu je. Cikgu akan mengunci masuk amalan baik tersebut dalam sistem tu lah. Pelajar tu akan seronok. Contohlah, dia memang awalnya dia akan cakap, cikgu saya nak tolong. Tapi bila dapat tahu ada SSDM, makin banyak dia akan cakap, cikgu nak tolong lagi, nanti jangan lupa masukkan saya dalam SSDM saya tu. Mereka lebih seronok lagi lepas tu tu. Sebab dia tahu ada sistem yang macam menghargai mereka lah. Okey, itu dari segi amalan baik. Kalau dari segi salah laku pelajar pula, contohlah tadi Cikgu Zaini dia kata tentang penyelaras kan. Contoh ada satu hari tu kelas saya penyelaras ada masalah.
Saya terus mengunci masuk dalam sistem tu lah. Dia akan ada detail-detail dia lah daripada tarikh, masa, pukul berapa, keterangan-keterangan yang dengan jelas lah apa yang pelajar tu buat. Kes tersebut dan juga guru mengunci masuk kes tersebut lah. Oh, kita dah kenal sikit unit disiplin dan sistem yang ada. The most important thing nak bincang hari ni sebenarnya bagaimana unit disiplin menangani pelajar. Saya masih fokus lagi dalam PPDA. Sesarian ni mungkin saya boleh ambil dua elemen, rokok dan vape. Yang pertama sekali kalau kita bercakap tentang rokok. Okey. Alhamdulillah setakat ini sekolah kita tak ada kes rokok lah. Oh, jap tangan. Oh, tak apa. Oi, Syukur, memang syukur. Ya, memang betul. Sejak bila ni? Sejak kita ada program PPDA. Sejak kita buat program PPDA memang sangat bagus. Di mana masa tu kita orang kata bertungkus lumus membuat berbagai-bagai lah program. Dari situ kesedarannya ada, budak kita pun alhamdulillah tak adalah kes nak merokok. Dan sebelum PPDA wujud pun unit disiplin sangat serius ambil tindakan kepada mereka yang merokok ni. Mengikut prosedur yang kita sedia maklum lah. Melalui KPM punya prosedur biasa je. Tapi bila ada je PPDA lagi kita mantapkan lagi membenteras rokok ni. Yang masa sekolah kita jadi tadika tu kan? Masa warna-warni tu. Ya, betul. Memang sekolah meriah. Bila duduk meriah dia lagi seronok lah. Dia orang faham apa itu PPDA, apa yang kita nak, apa yang kita nak capai lah. Jadi alhamdulillah budak-budak pun beri sokongan yang bagus. Dari situ memang tak ada kes rokok. Tak ada ya? Kalau sekarang ini rokok dah memang kurang sikit lah kan. Kalau kes vape ni memang hebat lah. Satu-satu masalah yang sangat-sangat orang kata kritikal jugalah bagi Taman Desa lah, tak tahu kat sekolah lain. Tapi bila berborak-borak dengan sekolah-sekolah lain, kes vape ni memang kes yang memang kritikal. Kes kritikal lah. Banyak lah. Popular. Susah kita nak tangani kalau tanpa bantuan semua belah pihak. Sebab tu kita ada prosedur lah tangani vape ni. Contohnya kita memang ikut prosedur KPM lah. Kita ada SPI tentang vape. Jadi dengan cara itu sedikit-dikit lah kita membenteras vape ini. Kalau kat Taman Desa sendiri macam mana kita nak tangani vape ini. Pertama sekali kita kena cari siapa yang bawa vape. Siapa yang tolong simpan vape. Dan akhir sekali penghisap vape. Ya, yang penghisap vape ni dia kadang-kadang dia hisap je. Dia tak ada pun kat dia. Dia tukar hisap je. Yang tukar bawa, tukar edar, tukar simpan. Itu yang kita kena tangani keseluruhan. Sebab tu kalau kesalahan vape ni kita tengok sesiapa yang bersyubhat, melihat, tolong simpan, tolong edar, tolong bawa, hisap. Semuanya sama je kategorinya, boleh diambil tindakan. Sampai seterusnya boleh digantung lah. Boleh dibuang juga. Tapi sebelum kita nak gantung, sebelum kita nak buang, kita adalah cara-caranya, SOP-nya. Pertamalah kalau kita dapat tahu mereka vape, ibu bapa lah orang yang pertama kita beritahu. Sebab kadang-kadang mereka di rumah tak hisap vape. Di sekolah baru dia orang hisap vape. Jadi mak ayah ni kadang-kadang tak tahu. Jadi kita inform mak ayah, beritahu anak encik, anak buat terjebak dengan vape. Terjebak. Kenapa kita kena terjebak? Kadang-kadang ikut faktor kawan. Ajak, join. Bukan mereka sengaja. Ada yang memang tega. Memang dia dah hisap vape, tak kisah pun. Memang selamba je. Dia mengaku tak biasa? Pertama tu tak mengaku lah. Pertama memang tak mengaku. Bukan innocent je. Baik, ya, tak ada apa-apa. Kita tak ada. Saya mana ada hisap vape tu biasalah kan. Tapi bila kita kenal mereka, kita lama-lama tanya kenapa. Akhirnya mereka ceritalah. Kenapa mereka boleh hisap vape. Ceritanya kalau kita nak tangani kes vape ni, kita kena ambil menyeluruh. Ke semua yang terlibat tu mesti beri sokongan. Mari bantu. Contohnya orang kerja satu sekolah. Kerja satu sekolah. Kawan-kawan nampak. Cikgu-cikgu nampak, bagi info. Mana cara tempat-tempat sulit yang mereka duduk nak. Yalah, benda tu kecil-kecil kan. Banyak sorok sangat. Sangat kecil. Vape ni tak daripada sekecil-kecil vape sampailah sebesar-besar pot lah. Kalau kita tengok kan. Jadi yang kecil ni kadang duduk dalam Facebook kita tak kenal. Kecil dia kadang-kadang macam pen dia panjang. Kita memang tak perasan lah. So kadang-kadang kalau kita buat spot check tu, thoroughly check betul-betul lah. Dalam cek-cek betul-betul pun ada kadang-kadang kita terlepas. Ada yang dah kita kenal, baru kita dapat. Tu kes vape ni sangat licik. Sangat susah nak cari siapa yang bawa, siapa yang tapi
Dengan cara kita beri, orang kata semua membantu. Akhirnya kita dapat Maknanya juga. Taman Desa Perindustrian ni dia punya konsepnya Ha. Puan Su bukan libat minta kerjasama pengawas. Yes, Ya. betul. Semua. Kerjasama Cikgu daripada pun. cikgu. Cikgu. Cikgu kena bantu. Cikgu kalau nampak dia budak berkumpul-kumpul kat mana, ada info bagi. Oh, tanda-tanda Ada dia. tanda-tanda info. Kenapa budak ni ramai kumpul-kumpul di sana tu, berlari-lari tadi. Okay, itu ada pot. Next time kita tengoklah. Dia mesti ulang kan. Mestinya dia ada pot dia tu mesti ulang. Confirm. Betul. Jadi kerjasama semua warga Taman Desa itu sangat diperlukan. Dan setakat ini alhamdulillah lah warga Taman Desa daripada pekerja, pembantu pun membantu kita. Pengawal keselamatan di depan tu sangat membantu. Pekerja kantin, orang kantin, semua warga Taman Desa lah sangat membantu menangani kes vape ini. Kita buat bukan sebab apa tahu, kita sayangkan mereka Betul lah. sebab vape ni tak bagus Betul. dari segi kesihatan pun. Itulah setakat ini kita cuba buat. Hmm. InsyaAllah lah kita harap semua boleh membantulah sampai Ya. seterusnya lah. Yelah benda tu kalau kita buat bukannya buat hari ni besok selesai kan. Ya, betul. Jadi dia buat Panjang berterusan proses, lah. ya, Yang pentingnya ibu bapa lah. Ha-ha. Ibu bapa kadang-kadang dia kena faham lah anak dia terpengaruh dengan persekitaran. Kadang-kadang kita nampak depan kita sangat baik. Mak ayah bukan tak check beg anak-anak. Ada yang mak ayah dia check beg, hari-hari dia check beg. Tak ada cikgu, saya tak jumpa cikgu. Memang tak jumpa. Tapi kenapa anak saya terlibat dengan vape macam ni? Dia jadi pelik. Disimpan kat mana? Disimpan kat mana? Betul lah tadi Puan kata dia ada orang yang tukang Yes, jaga, tukang simpan yes, kan. betul. Mak ayah kadang-kadang yang innocent ni pula kita kesian. Ni cerita innocent. Yang innocent ni dia memang tak isap. Sekejap. Dia tak isap. Simpan. Tapi kenapa dia pegang? Dia ada vape di tangan dia. Dalam beg dia kita pergi. Kenapa? Kalau kita tengok budaknya innocent je, baik je. Kau isap vape tu nama kau baik. Memang kita tak percaya. Dia sangat baik. Tapi bila kita tengok rupanya dia ni lurus bendul. Kawan minta tolong, tolonglah. Dia Mungkin tak sampai hati say no. Dia janji bulan bintang tu. Tak adalah janji Tak ada. apa pun. Dia Di mana ada. satu. ada. Lemon, honey lemon. Dah. Dia Tak ada. Dia kadang itulah. Kadang-kadang kita tak nak mereka jadi mangsa. berkawan. Berkawan ni. Yang lurus bendul ni kita kesian. Hak yang main terror tu tak apa dia licik kan. Tapi itu kadang orang-orang yang teraniaya ni lah kadang kita kena tanya dulu sesat lu kenapa jadi macam gitu. Mak ayah pun kadang bila macam tu dia bukan macam anak baik je kenapa ada ke? Rupanya bila dia tengok anak dia pengaruh kawan lah. Tak pasti say no. Tak boleh. Dia tukang simpan je. Dia tak isap. Dia tak isap. Dia kesian. Bila kawan kata kau ada barang. Ayat dia orang. Barang. Ayat dia orang adalah barang. Ada barang. Ada hari ni, okey lah. Kalau tak ada, cari. Buat lain pula. Orang lain pula. Pemegang barangnya lah. Pemegang barang lain. Okey, itulah cerita tentang macam mana aktiviti vape ni berlangsung di sekolah. Yang susah-susah, sangat susah. Boleh tak share sikit apa-apa program yang dibuat di sekolah? Okey. Cikgu Hani boleh membantu kat tentang program ke? Bagi. Cikgu Hani bantu. Kita ada kerja ganggu geleng. Ya. Gaji dia. Kalau dari segi program memang banyaklah setakat ni yang kami lakukan. Kalau dari segi program yang berkala tu, kami adakan program yang dinamakan sebagai program gerak sedar. Gerak sedar iaitu yang gerak tersedar. Bukan. dia orang gerak lepas tu orang tersedar lah. Apa yang berlaku. Program gerak sedar ni di mana diadakan secara tingkatan lah. Yang 3 ke 4 ke 5 yang dilakukan kami lakukan sebulan sekali pun ada kami lakukan. Sebulan satu tingkatan. Satu tingkatan. biasa. Satu tingkatan 4 pula kemudian 5. Itu pusing Okey. balik. Ya, pusing balik. Program gerak sedar ni di mana pelajar tu diberi pendedahan secara detail lah oleh guru-guru disiplin tentang kalau secara umumnya tentang kes-kes disiplin lah yang berat, yang ringan, yang sederhana. Dan kemudian selain daripada gerak sedar, kami juga pernah mengadakan program yang terkini, Permata Hatiku. Permata Hatiku. Ya, betul. Program Permata Hatiku ni Betul. kami kumpulkan pelajar-pelajar yang bermasalah lah. Risiko. Kan? Yang berisiko, high risk. High risk. Di mana Apa istilahnya? hardcore, ya istilahnya hardcore. Kami panggil penceramah dan juga menjemput ibu bapa masing-masing. Sekali. Ya, sekali. Dia datang. Ya, betul. Dan diberi pendedahan macam mana supaya mereka sebenarnya matlamat utama supaya pelajar tu berubah. Supaya mereka sayangkan masa depan mereka dan bermula daripada sekolah ni lah mereka untuk kurangkanlah masalah disiplin tu.
Dan juga selain daripada Gerak Sedar ni, kami juga ada program kerjasama dengan pihak PDRM yang juga pernah sekali tu membuat taklimat buli. Hari tu skamer. Setiap bulan kalau Akan kata, ada program. Akan ada program. Ya, betul. Maknanya pelajar ni sentiasa diingatkan lah. Tapi unit disiplin memang dah setakat ni memang banyak sudah mengadakan program-program lah untuk mereka ni. Daripada program tu, ada tak dibuat analisis SWOT ke macam mana ke untuk mengingat keberkesanan program? Setakat ni ada untuk Okey. yang Pemata pemata hati. hatiku. Ada beberapa pelajar yang memang sebelum ni ada kes, sekarang dah Betul. ya, Oh, betul. Ya, maknanya Alhamdulillah. berkesan lah. Ya, Betul. berkesan Memang daripada diteruskan lagi. penceramah tu Betul. sendiri. Penceramah yang datang tu memang hebat kan? Hebat, Memang Kami hebat. jemput. Pemata hatiku yang baru ni siapa datang? Jinggo. Oh, Apa kenal Jinggo. Encik Jinggo? Cikgu, Oh, Cikgu Jinggo Jinggo, tu Cikgu memang Jinggo, bagus. ya, sangat bagus. Ini recommendation daripada kaunselor kita lah. Jinggo dan parents pun masa tu kan? Ya, Parents pun beri puji. sokongan. Memang bagus. Yang bestnya, Ya. masa program Jinggo tu, Mhm. ada yang menetes air mata. Sedih. Sedih. Sebenarnya insaf lah. Tak berkekalan lah. Terasa di hati. Ya. Nampaklah program tu menjadi kan. Menyentuh hati dia. Ya, Betul lah. itulah Okey, yang okey. kita termampu buat. Satu lagi dalam menangani kes tu kan. Dia kan tadi macam Puan Su kata dia ada dia akan ambil, lepas tu dia akan key in kan. Ya. Boleh tak share SOP tu? Sebab kadang-kadang parent tak tahu. Nanti dia argue dengan kenapa sekolah macam ni? Kenapa sekolah macam ni? Okey, Dia asyik bagi dia punya mentor. Dia gila dia. okey macam Lebih tu arif. lah. Biasanya kita ni kalau kat sekolah nak jalan satu-satu tindakan, mesti ada satu tata cara. Prosedur lah. Jadi prosedur untuk menangani vape ini, kami ikut apa yang diamanahkan daripada KBM yang kita buat, ialah dia ada beberapa step lah. Step yang pertama, kita dapat tahu saja berat terjebak dengan vape, sama ada dia mengedar, menyimpan, menghisap, bersubahat dan sebagainya. Pertama sekali kita mesti inform parents. Di samping kita inform parent, pihak kaunselor juga main peranan jugalah. Kita link sekali dengan kaunselor supaya kaunselor membantu. Bahawa budak ni terlibat, mungkin ada sebab kaunselor boleh tolonglah. Dan bila kita kes yang pertama, kalau kita call parent atau kita inform parent, mereka kena datang, tanda tangan surat perjanjian. Surat perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan vape tadi. Okay. Jadi bila parent dah datang, biasanya pertemuan diatur dengan ibu bapa dan juga dengan murid bersama dengan kaunselor. Sekali. Kami mesti ada kaunselor. Kena ada guru disiplin, Disiplin mesti ada, ibu bapa, ibu bapa, pelajar, dan juga kaunselor. Okay. Kita duduk sekali, kita bincang. Duduk kat kantin. No, Dah, biasa. dah. Biasanya pertemuan Kau tu nak di bed kopi. disiplin lah Oh, kan. disiplin Tak lah. semih. Oh, disiplin okey ada Kali ekor. balik. Panas dah sekarang. Satu je kan. Ikut nak rosak. Rosak? Itulah. Tak bos, tak bos. Sabar. Betul. Lepas tu, bila duduk sekali, di situlah mereka berjanji. Biasanya murid yang terlibat ni dia berjanji betul-betul lah. Saya takkan buat lagi lah. Betul-betul janji ni, betul-betul tak buat lah. Jadi parents pun masa tu pun percayalah anak dia membantu bersama. Akan tengok-tengok kalau anak dia kalau kod terlibat lagi. Jadi berjanji masa tu perjanjian tu kita guna pakai. Sekiranya mereka masih lagi melakukan perkara yang sama. Tindakan seterusnya kita boleh gantung sekolah lah. Gantung sekolah yang kita boleh ambil Kali tak kedua? lebih daripada 14. Ya, kali kedua. 14 hari. Tak lebih 14 hari. Itu kali kedua. Kalau rokok sama? Rokok dia ada SOP yang lain? SOP lain. Rokok dia ada rotan. Ada rotan. Rokok dia rotan. Oh. Kalau vape ni, rokok elektronik dia lain sikit. Oh, Dia lain sikit, dia memang ikut yang kita pakai sekarang. Terkini lah yang Yang terkini lah yang KPM bagi. Okey, digantung. Kalau yang kali ketiga, ni yang kita war-warkan tu. Kali ketiga kes vape boleh dibawa sekolah. Tapi kita sebagai ibu di sekolah, ibu bapa di sekolah kadang-kadang kita tidak terus gantung 14 hari. Kita akan gantung beri peluang Berdikit-dikit lah. berdikit-dikit, 5 hari, 7 hari, Dia bergantung. sebenarnya rasa saya Kita mendidik. disiplin. Kita bukan menghukum. Bukannya Itu nak tugas dia. menghukum. Kita nak Yes. Kesedaran daripada mereka. Kesedaran. Betulkan dia. Betulkan dia sebab vape ni bukan saja
dia sangat tak bagus untuk kesihatan. Itu yang pentingnya. Satu bagi. Tapi kan Puan Su, dia ada mango. Oh, cerita pasal mango, ada cerita. Sebab saya tengok ada flavor kan. Ya, dia mango ada Strawberry macam-macam. Tahu tak macam mana mereka ni nak cover line. Mango, strawberry dan sebagainya. Tahu tak macam mana? Saya tak tahu. Inilah dia pandai. Kita dah lama-lama ni kita pandai. Wow, dia kalau dia isap mango, dia akan pakai perfume mango. Oh, sama. Cikgu cium saya ada mana ada apa bau sama kan cikgu. Bijak. Tapi cikgu disiplin mesti lagi bijak kan. Macam tu track kan. Memang. Dan lagi satu bukan saja perfume, dia makan sweet. Pisang mango. Sweet pisang mango. Aduh. Cikgu rasa tak ada apa kan mango kan. Betul lah mango. Jadi benda tu buatkan kita kata ke tak ni. Tapi itu yang kita kena buat. Orang kata siasatan secara terperinci. Sampailah mereka ini terperangkap. Apa yang kami berjaya buatlah. Akhirnya kita bukan apa, minta pengakuan yang jujur. Kita didik mereka kejujuran. Jujur tu penting. Mengaku je. Kita tahu mereka buat salah. Kita juga dalam tempoh mendidik mereka. Bukan kita nak hukum mereka kan. Jadi dari situlah mereka sedikit demi sedikit kita dapat orang kata pengakuan daripada mereka secara jujur. Biasanya budak yang kalau ditangkap 2 kali tu, dia kena gantung. Bila dia balik buat apa? Okey. Buat lagi perjanjian. Tadi dah ada satu. Tadi dah ada perjanjian betapa baiknya sekolah, betapa baiknya KPM mendidik. Beri peluang kepada mereka. Kita ada perjanjian pertama. Bila ada gantung ada lagi perjanjian lain. Perjanjian pertama lagi. batal. Perjanjian pertama tu kita anggap macam simpan rekod. Simpan rekod je lah, bersedia. Beringat-ingat. Yang kedua ni kita betul-betul. Yang kedua ni betul-betul kita serius lah. Janji. Kalau sebab yang kedua ni kalau kita berjanji lepas digantung ni, mak bapak datang buat perjanjian semua, lepas ni buang tau. Kan kes main-main. Buang. Terang tak terus terang buang. Dengan mak ayah dia. Dengan mak ayah dia. Biasanya ibu ayah kata apa? Tolonglah cikgu janganlah buang. Please. Janji tak buat dah. Kita kesian juga dengan mak ayah. Memang. Paling kita kesian mak ayah lah. Mak ayah ni datang kadang nangis. Kita ibu, kita faham macam mana perasaan anak-anak di sekolah dan sayang kot je. Anak-anak muda. Betul lah tu. Jadi macam itulah. Kita cuba sedaya upaya kita mendidik mereka. Kita tak terus menghukum, terus kata buang terus. Cuba. Memang ada perjanjian. Itu memang ada bagi menyediakan mereka lagi. Mereka dalam proses membesar. Mereka ni perlu diingat. Kematangan tu. Sama juga dekat kalau kat sekolah kita ada giliran guru penggiliran, guru penyelaras. Kita nak ingatkan mereka tu kita ada setiap macam hari-hari tertentu kita bercakap tentang topik-topik tertentu. Jadi kita ingatkan mereka dan sebagainya. Memang ada diingatkan mereka selalu. Itu tanggungjawab kita bersamalah untuk mendidik mereka. Saya harap ibu bapa alert ataupun peka dengan SOP yang diberikan sebab semua sekolah menggunakan SOP yang sama yang diberikan oleh kementerian. Jadi kalau berlainan mungkin boleh semak di mungkin portal KPM ada kot benda tu kan. Boleh semak di situ lah. Pengalaman yang banyak kan Puan Su kan. Saya tanya tu pengalaman ni. Pengalaman cikgu muda. Macam mana? 2 tahun dah duduk dalam banyak pengalaman walaupun 2 tahun. Ada tak jumpa kes? Saya memang kali ikutkan 24 jam dengan Puan Su Zaini kat sekolah. 24 jam. Puan Su bawa dia ke mana? Istirahat di sekolah. Di sekolah tadi cakap. Pembantu. Jadi menantu ni kan. Okey, lepas tu secara tidak langsung memang saya akan belajar apa yang Puan Su Zaini tangani kes disiplin waktu itulah yang memang saya tengok SOP-nya dari awal sampai akhir. Memang pelajar diberi tindakan yang secara mendidik lah seperti yang Puan Su Zaini bagi peluang banyak kali. Dan juga kes-kes tersebut tu kalau tengok ada pelajar yang sebelum ni memang nakal dan bila diberi peluang banyak kali, maksudnya bukan banyak kali, diberi peluang supaya mereka berubah, mereka akan berubah betul-betul. Ada sepanjang saya tengok 2 tahun ni lah. Touch lah, kena touch betul-betul lah, kena sentuh betul-betul hati. sentuh hati pelajar tersebut tu. Hati tu kalau boleh buka, sentuh senang. Tak boleh buka pula nak sentuh. Kena belah hati. Jadi pilih satu yang rasa susah nak selesai. Ada tak kes yang memang sangat susah?
Dihandle. Kalau pelajar tu dia banyak nolak dalih lah. Dan Argue. kita kan cikgu baru kan. So maksudnya nak mengenal pasti sama ada pelajar ni cakap betul ke, jujur ke tak tu macam kita ambil masa lah. Lepas tu saya terus direct pada mentor saya lah. Macam mana? Betul. Saya percaya kalau Puan Su yang dapat kes tu. Terus dia akan terus mengaku. Mana tu? Macam kalau saya Mana ni adik gua? Kalau Cik Anil ni. Mana banyak tu? episod sikit lah nak suruh dia pelajar tu kona-kona betul-betul lah. mengaku tu. Banyak simpang Tapi siur. itulah cabaran. Cabaran lah. Biasalah setahun jagung kan. Dah belajar. Dah belajar insya-Allah lepas ni. Ya kan, betul. Ya. Okey, baik. Baik. Kita rehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama dalam siri podcast Desarian episod yang keempat. Kita dah bincangkan tadi bagaimana unit disiplin membantu, memberi peluang, tapi semuanya mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian kepada pelajar anak murid kita demi perubahan. Okey. Jadi daripada kita dah bincang-bincangkan tadi, saya rasa ibu bapa ambil cakna sikit mengenai apa yang dilakukan di sekolah. Apakah peranan unit disiplin khususnya dalam membantu anak-anak pelajar kita yang berisiko ini. Jadi kalau ada juga yang masih tergelincir lagi walaupun telah diberi peluang, akhirnya yang dimahukan adalah mereka ini sedar bagaimana untuk menjalankan kefungsian sebagai seorang pelajar. Itu adalah kita punya teras perbincangan lah. Boleh tak Puan Su berikan apakah harapan pada program ini dan pada anak-anak murid kita? Okey. Kalau tentang harapan ni, harapan kita sangat tinggi. Tinggi Sangat mana tu? Tinggi langit. Apa? Harapan kita besarlah pada semua, sama ada pihak murid ataupun di pihak ibu bapa. Yang paling penting sekali, kita perlu kerjasama daripada ibu bapa memahami bahawa vape ini sebenarnya tak bagus lah. Jadi pihak ibu bapa kena sedar. Anak-anak ni perlu dididik, diberitahu supaya mereka tahu yang vape ni tak bagus. Jadi harapan kita supaya ibu bapa di luar sana, orang kata ambil cakna. Kalau anak tu mula-mula berkawan dengan siapa dia berkawan. Kalau daripada situ kita tahulah persekitaran mendebatkan mereka terjebak. Jadi harapan kita, berilah kepercayaan kepada sekolah, membantu mendidik anak-anak. Sekiranya ada masalah yang rasa tak puas hati, boleh datang ke sekolah, duduk berbincang. Kita sama-sama membantu demi mendidik masa depan mereka, tangani kes vape ini. Ya, itu harapan kita lah. Dan juga kepada murid-murid di luar sana, anak-anak kita ni, kita harap hentikanlah hisap vape ni. Sebab tidak mendatangkan satu faedah pun dalam diri. Mahal pun mahal. Ya, kadang-kadang mereka terpaksa belanja kan, paling tidak pun RM30. Dia belanja tu sampai tak makan kan. Semata-mata nak dapatkan Mango. Mango. Jadi Tapi dia package mango, perfume mango, gula-gula mango. Itulah lagilah package lagilah mahal kos kan. Share. Memang dia orang share pun. Kalau kita dah share ni tak habis. Okey, harapan. Jadi harapan kita, dengan cara kita mendisiplinkan mereka ini, mereka akan boleh kejayaan. Kalau tanpa disiplin, mereka ni tak akan orang kata mencapai apa yang mereka nak lah. Lain disiplinlah kita membantu mereka mencapai kecemerlangan. Terutama dalam kes vape ini, sihat tubuh badan, jimat duit, mereka hidup dalam keadaan yang lebih selesa, tenang, tanpa ada sebarang gangguan. Future. Itu harapanlah. Clear lah harapannya. Jadi kita dengar satu hal lagi harapan. Tu harapan orang muda. Harapan saya pun sama juga macam Puan Su ni, setinggi langit. Di mana ikut mentor betul-betul. Ya, sangat. Sebab di mana kita nak mencapai sekolah yang bebas dadah ni, kalau ikutkan memang susah lah. Tapi kami unit disiplin sedaya upaya untuk mencuba dan juga menangani dari segi akar umbinya. Supaya kami tahu puncanya terlebih dahulu, supaya dapat menangani dengan lebih teratur, dengan lebih jelas, supaya kami ni dapat melahirkan generasi yang bebas dadah, sekaligus dapat melahirkan model insan yang lebih cemerlang, terbilang. Situ ada. Dekat sini ada. Universiti Madani Sekolah Bebas Dadah.
Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suzaini dan Cik Anem Sama-sama. kerana sudi untuk bersama dengan kita pada episod keempat ni sebagai tetamu. Kita dah bincangkan. Sila komen, share dan subscribe channel kita untuk dapatkan video-video yang selepas ni. Saya tinggalkan untuk episod kali ini dengan tagline kita, Generasi Madani Sekolah Bebas Dadah, Desaran Hebat dan Gombak on Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi. Bye. Bye.